di zaman Rasulullah tak ada pun golongan ni. Nak kata teruk dan dahsyatnya golongan ini hanya muncul di akhir zaman. Zaman kita ni lah. Golongan yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, terdapat dua golongan ahli neraka yang tidak akan mencium bau syurga, yang diharamkan syurga baginya, bahkan diharamkan untuk dia mencium bau syurga. Nabi sebut dua golongan. Yang mana Nabi kata Nabi tak pernah lagi tengok golongan ni. Maksud ni di zaman Rasulullah tak ada pun golongan ni. Nak kata teruk dan dahsyatnya golongan ini hanya muncul di akhir zaman. Zaman kita ni lah. Dan Nabi sebut golongan yang pertama, iaitu pemimpin yang menggunakan cemeti untuk merosakkan ataupun untuk menzalimi rakyatnya. Cemeti ni macam kalau kita nak libas seseorang, guna yang tali tu. Cemeti pada akhir zaman bukanlah dilihat dengan cara begitu. Pemimpin pukul tak. Tetapi boleh jadi ia datang dalam bentuk korupsi, dalam bentuk rasuah, dalam bentuk penindasan, dalam bentuk politik yang tidak adil, kronisme, berbagai bentuk. Yang mana apabila pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, menjalankan tugas dengan kepentingan-kepentingan duniawi, bukan ukhrawi, maka dia akan memberikan kesan kepada rakyat. Dia akan memberi kesan kepada rakyat melalui berbagai cara yang sedar dan tidak sedar. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini ada di seluruh dunia pada hari ini dengan cara kezaliman masing-masing. Kalau kita tengok pada negara-negara tertentu, terutamanya negara bukan Islam, ada pemimpin utama sesetengah negara, apabila mereka tidak dapat melaksanakan manifesto atau apa-apa yang dijanjikan, mereka bertanggungjawab dengan melepaskan jawatan. Kita mengharapkan insya-Allah para pemimpin yang ada pada hari ini adalah yang amanah dengan janji yang disumpahkan dengan nama Allah. Golongan yang kedua yang Nabi SAW bersabda, yang tidak akan cium bau syurga, golongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nabi tak sebutkan wanita ini tak berpakaian. Kalau tak berpakaian, kita boleh terimalah dia telanjang. Tetapi yang Nabi sebutkan, dia berpakaian tetapi telanjang. Dia melakukan maksiat dan dia mengajak orang lain melakukan maksiat. Dan di kepalanya seperti bonggol unta. Nabi SAW bersabda, pada kepalanya ada bonggol seperti bonggol unta. Ada yang menafsirkan secara zahirah di sini mengatakan wanita ini pakai rambutnya diikat tinggi. Bila pakai tudung nampak bonggol, ataupun rambutnya kalau dia free hair diikat tinggi-tinggi. Lalu dia pun tak ikat. Dia kata, oh saya bukan tergolong dalam golongan ni. Sebab saya tak pakai pun, saya tak ikat rambut saya macam bonggol unta. Rambut saya pendek. Tuan-puan sekalian, dimaksudkan di sini adalah wanita ini berpakaian tapi umpama telanjang, nampak bentuk badannya. Boleh jadi sebab dia pakai singkat, dia pakai skirt atas lutut, dia pakai skirt bawah lutut pun nampak bentuk betisnya. Dia mungkin pakai lengan pendek, dia mungkin pakai ketat, dia mungkin pakai jarang. Itu maksud berpakaian tapi telanjang. Golongan yang kedua yang Nabi sebut tak akan masuk syurga dan tak cium bau syurga ini, dan dia adalah orang yang melakukan maksiat dan mengajak wanita lain buat maksiat. Pelaku ni dia tak akan sebut secara terbuka, marilah buat maksiat macam saya, buatlah, marilah ikut saya, pakailah macam saya ni, seksi ni, ikut saya. Dia tak akan sebut secara zahir ataupun secara terus terang. Dia tak akan sebut. Dia tak akan sebut cara terus terang begitu. Main buat maksiat macam saya, tirulah saya, ikut cara pakai saya, tak. Tetapi apa yang dia buat?
hari-hari buat video, hari-hari ada TikTok, hari-hari ada Reels IG, hari-hari ambil gambar upload dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan gayanya. Sekarang ni kita macam dah tak tertegur dah artis, lagi-lagi artis muda. Dulu pakai skirt bawah lutut, sekarang banyak dah artis pakai skirt atas lutut, setengah peha. Sama ada dia pakai stokin yang nipis ataupun tak pakai legging tak legging. Astaghfirullahalazim. Kita pun dah tak berkenan dah sebab artis-artis baru. Tetapi apa yang dia buat dicontohi oleh remaja, diikuti oleh remaja. Remaja tua, remaja muda, remaja purba dah ada pengikut-pengikutnya. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan judge. Ada orang kata Ustazah ni hukum orang ni. Kita bukan hukum. Ustazah ni asyik nak hukum orang. Dia jamin syurga ke? Oh, sedap kata orang tu golongan tak bau, tak cium bau syurga. Saya membacakan hadis Nabi yang mana Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri golongan yang tidak akan masuk syurga dan tak cium bau syurga, iaitu yang kedua, golongan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi kita tak sebut, dia tu memang tak cium bau syurga. Itu baru menghukum dan judge orang. Yang mana Nabi jelaskan ciri-cirinya. Lalu kita sebutkan ciri-cirinya secara umum. Maka jika ciri-cirinya, terlihat jelas pada seseorang. Terlihat jelas, Ustazah ni macam nak tujukan pada orang tu je, tuju orang mana ni. Itu adalah kerana terasa. Orang kata siapa makan cili dia terasa pedasnya. Kalau terasa, alhamdulillah, syukur. Memang tujuan nak supaya yang melakukannya terasa. Lalu berhenti, bertaubat. Masya Allah.